Pengerusi Jawatankuasa Muzakarah MKI tegaskan mimpi bertemu Nabi tidak perlu diwar-warkan. Menang pilihan raya, Perdana Menteri ucap tahniah kepada Donald Trump. Fadilah Yusof tegaskan rundingan MOU Ahli Parlimen Pembangkang secara individu masih lagi terbuka. SPRM sita 11 beg tangan dan seutas jam tangan mewah dari kediaman Vivi dan Fazal. Cadangan caruman KWSP pekerja asing bertujuan tangani isu gaji di Malaysia. Laksana tugas dengan baik, Tommy Thomas bangkit keputusan prima facie ke atas Najib Razak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Pengerusi Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI, Datuk Dr. Nur Gadut berkata, mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu diwar-warkan kepada umum bagi mengelakkan daripada riak, ujub serta takabur. Menurutnya, ia sekaligus boleh mendatangkan fitnah, kekeliruan, salah faham dan salah tafsir oleh masyarakat awam. Katanya dalam satu kenyataan, ia merupakan salah satu daripada 12 syarat daripada keputusan Muzakarah MKI berhubung kepercayaan terhadap takwil atau tafsiran mimpi. Ia mimpi tidak mengandungi pesanan atau arahan baru yang menyalahi akidah, syariah dan akhlak. Mimpi tidak bersifat mutawatir dan dijamin kesahihannya, sebaliknya hanya pengalaman pribadi yang subjektif, tidak dapat disahkan atau dibuktikan kepada orang lain secara mutawatir serta qat'i. Terdahulu tular di media sosial video Presiden PAS bertemu Rasulullah di Terengganu dan meminta mendamaikan perbalahan antara golongan Sunni dan Syiah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Donald Trump atas kebangkitan politik yang luar biasa dan kemenangannya dalam pilihan raya Presiden Amerika Syarikat AS. Dalam hantaran di Facebook dan X, Datuk Seri Anwar berkata, babak baru ini membawa peluang yang diperbaharui dan Malaysia bersedia untuk bergerak ke hadapan dengan kerjasama, optimisme dan matlamat bersama. Beliau berharap dapat bekerjasama rapat dengan Presiden baharu itu bagi meraih manfaat bersama untuk rakyat di kedua-dua negara. Datuk Seri Anwar menekankan bahawa AS kekal sebagai sumber pelaburan asing terbesar Malaysia dan pemain penting di rantau Asia Pasifik. Sebagai pengerusi ASEAN pada 2025, Perdana Menteri berkata Malaysia berharap AS akan memberi nafas baharu dalam penlibatannya dengan Asia Tenggara. Malah, beliau turut menggesa AS menggunakan pengaruhnya yang besar untuk membantu menghentikan keganasan dan kehilangan nyawa yang dahsyat di Palestin dan Ukraine. Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof menegaskan rundingan peruntukan bagi Parlimen Pembangkang secara individu masih lagi terbuka. Bagaimanapun, rundingan secara kumpulan besar iaitu Perikatan Nasional PN sudah tertutup. Namun beliau mengalu-alukan sekiranya ada individu dari blok itu yang mahu berunding. Difahamkan setakat ini, hanya Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman memberi maklum balas terhadap surat dan email berkaitan perkara tersebut dan akan dibincangkan di bawah whip kerajaan. Katanya, beliau hanya berunding dengan mereka yang mahu berunding. Beliau berkata demikian ketika sesi penggulungan Rang Undang-Undang RUU Perbekalan 2025 di Dewan Rakyat. Beliau menambah Syed Saddiq akan dipanggil bagi menyampaikan respons terhadap segala cadangan yang diberikan. Pada Selasa, Fadilah berkata, pintu rundingan berhubung Memorandum Persefahaman MOU bagi peruntukan untuk Ahli Parlimen Pembangkang sudah ditutup.
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyita 11 beg tangan dan seutas jam tangan jenama mewah yang dianggarkan bernilai RM200,000 dari kediaman pasangan dan pengasas Fashion Valley, Vivi Yusof dan suaminya Fazaruddin Shah Anwar. Menerusi laporan Astro Awani, sitaan itu dibuat SPRM selepas pasukan penguat kuasa itu membongkar kediaman pasangan suami isteri tersebut di Mont Kiara, Kuala Lumpur pada Rabu. Tambahnya, sebelum itu pasangan tersebut hadir ke SPRM jam 1 petang untuk memberi keterangan, kemudiannya dibawa ke kediaman jam 5.30 petang bagi tujuan pembongkaran. Difahamkan dalam serbuan itu selain dihadiri 12 pegawai SPRM, ia turut disertai peguam pasangan tersebut. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan pembongkaran tersebut. Kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Menteri Keuangan II Amir Hamzah Azizan berkata, cadangan caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP terhadap pekerja asing bertujuan menangani isu gaji di Malaysia, memastikan pekerja tempatan turut mendapat manfaat. Beliau berkata, Malaysia telah menyaksikan peningkatan ketara dalam kebajikan buruh asing, pada masa sama memastikan negara mematuhi amalan baik ditetapkan oleh organisasi buruh antarabangsa. Amir Hamzah berkata, cadangan caruman KWSP untuk pekerja asing itu seperti diumumkan di bawah Belanjawan 2025 adalah bertujuan menangani isu perbezaan gaji antara buruh tempatan dan asing ketika negara bakal melaksanakan dasar gaji minimum. Beliau berkata, KWSP kini sedang meneliti mekanisme pencaruman itu secara berperingkat. Dalam pada itu, Amir Hamzah menegaskan bahawa kerajaan tidak akan mempertimbangkan untuk melaksanakan semula cukai barang dan perkhidmatan GST ketika ini supaya tidak dilihat sebagai menghukum golongan berpendapatan rendah berbanding sistem cukai sedia ada. Walaupun sistem GST adalah sistem cukai lebih kukuh, mungkin ia memberi lebih banyak kesan negatif kepada golongan berpendapatan rendah daripada mekanisme yang lebih progresif. Bekas Peguam Negara Tommy Thomas membangkitkan keputusan prima facie ke atas Najib Razak berkait skandal 1MDB untuk mengukuhkan hujahnya bahawa beliau melaksanakan tugas tanpa niat jahat. Dalam afidavit yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Jumaat lalu, Thomas cuba menyokong permohonannya agar Pesuruhjaya Kehakiman Ros Mawar Rosin menarik diri daripada mendengar kes saman terhadapnya. Ros mendengar saman yang difailkan bekas pengerusi Felda, Shahrir Saman, yang mendakwa Thomas memberi lampu hijau untuk mendakwanya atas pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah 1 juta kerana beliau adalah ahli UMNO. Shahrir kemudiannya dilepaskan dan dibebaskan daripada kes itu. Thomas mendakwa Ros tidak akan dapat mengendalikan perbicaraan dengan adil, memandangkan beliau sebelum ini telah menolak permohonannya untuk membatalkan saman Shahrir. Dalam afidavitnya, Thomas berkata, keputusan mahkamah minggu lalu agar Najib membela diri dalam kes salah guna kuasa dan pengubahan wang haram 1MDB berjumlah 2.27 bilion membuktikan beliau hanya menjalankan tugas berdasarkan undang-undang untuk meneruskan pendakwaan terhadap Najib. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.